Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha Anta khairu man zakkaha Anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwatul iman, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, kita ada ruang, kita ada peluang dalam majlis ta'lim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, kita selalu peringatkan diri kita ikhwan kepada sebaik-baik petunjuk Nabi kita Muhammad salawatullah wa salamuhu alaihi. Hadis yang selalu kita baca, hadis Irbad ibn Sariyah, yang Irbad ibn Sariyah bercerita tentang Nabi berpesan kepada kami, bagi nasihat pada kami, bagi pesanan pada kami. Nabi kata, usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in kana 'abdan habasyian. Nabi kata, aku pesan kepada hampa semua, Nabi kata, bertakwalah kepada Allah. Pesan Nabi. Dalam riwayat lain Nabi sebut, ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Quran pula kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu dalam Ali Imran. Dalam Taghabun Allah kata, fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Kasih Uman. Bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum, dengan mengerahkan kadar kemampuan maksimum kamu yang ada. Dalam Al-Hasyr pula Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam Al-Ahzab pula Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Kesemua ayat-ayat yang kita baca ini, dia mengarahkan kepada pesan Nabi ini, usikum bitaqwallah. Aku pesan pada kamu supaya takwa kepada Allah. Dan ada satu yang unik bila kita sebut perkataan takwa yang unik, yang sistem dunia tak ada, ialah takwa seperti mana Hujatul Islam sebut dalam buku dia Bidayatul Hidayah. Dia kata takwa mempunyai dua peringkat yang istimewa, yang unik. Satu peringkat, takwa dipanggil melaksanakan kesemua perintah Allah. Laksanakan. Masa melaksanakan takwa itu ditambah oleh Imam Ibn Rajab Hambali, melaksanakan perintah Allah Ta'ala itu dengan mengharapkan pahala dan kurnia di sisi Allah. Dia unik. Dia bukan kita melaksanakan takwa itu kosong, tak mengharapkan apa-apa, tidak.
tapi melaksanakan takwa dalam keadaan mengharapkan sawab minallah, balasan Allah. Dan pelaksanaan kepada perkara pertama ini banyak benda Allah perintah itu, perintah itu, perintah itu. Bahagian kedua, kata Imam Ghazali, bahagian meninggalkan larangan. Ini unik, sangat unik. Bahagian ini pula ditambah oleh Imam Ibn Rajab Hanbali dalam kitab dia, iaitu bahagian yang disebut oleh Habib bin Talq. Disebut dengan perkataan menjauhi larangan Allah kerana takut kepada balasan Allah di hari akhirat, balasan azab. Takut kepada iqab Allah Ta'ala, balasan Allah. Allah bertindak keras kepada orang yang langgar perintah dia. Dua perkara ini dia kena berjalan seiring dan sejalan. Melaksanakan perintah dalam masa yang sama, meninggalkan larangan. Bila kita jumpa itu perintah Tuhan, kita kena laksanakan dengan hati, dengan nawaitu, mengharapkan balasan pahala di sisi Allah. Meninggalkan perintah Allah dalam masa yang sama, takut kepada iqab Allah. Kita kata Allah bertindak keras kepada kita, azab Allah. Ikhwan, ini adalah satu perkara yang sangat dahsyat. Dia membezakan peraturan-peraturan yang dibikin oleh manusia dengan peraturan yang dibikin sendiri oleh Tuhan. Kita dengan Tuhan ni, kita disuruh harap pada Tuhan dan takut pada Tuhan. Kalau ingat lagi dalam kuliah kita yang tak jauh sangat sebelum ni, iaitu apabila kita taat pada Allah, kita kena ada sifat khauf, sifat raja. Betul? Kita kena ada sifat khauf, takut pada Allah. Kita kena ada sifat raja, harapan kita pada Allah. Harapan kita pada Allah pada melaksanakan perintah dia. Takut kita, khauf kita pada bahagian kita meninggalkan larangan. Dia tak bagi buat, kita tak buat. Yang ni dia bagi beza dengan undang-undang ciptaan manusia dengan undang-undang bikinan dengan yang dicipta sendiri oleh Allah. Sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Iaitu manusia boleh mampu mencipta robot, manusia boleh merobotkan manusia dan boleh memanusiakan robot. Tapi bahagian kedua tu tak boleh. Suruh robot harap kepada Tuhan, tak boleh. Dan nak suruh takut kepada Tuhan, tak boleh. Ini hanya undang-undang ciptaan Allah. Sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi, bila Nabi pesan, usikum bitaqwallah, aku pesan pada kamu takwa pada Allah, ulama-ulama tazkiyah kita, mereka memberi pandangan-pandangan dalam bahasan ini, supaya berjalan secara seiringan antara ruh dan jasad. Dia tak mau melayang-layang macam mana ibarat wow dipukul angin. Dulu ada lagu kan, layang-layang yang terputus talinya. Alikat macam layang-layang terputus talinya. Layang-layang dia boleh terbang tapi dia tak ada ruh. Maka dia akan ditentukan oleh angin, oleh tali orang yang pegang dia. Supaya manusia tak jadi lagu tu. Sebab manusia dicipta Allah daripada unsur ruh dan unsur jasad. Dan kedua-duanya Allah peruntukkan dia punya makanan dia, santapan dia. Allah peruntukkan. Kalau kita bagi manusia ini akal dia elok, tubuh badan dia elok, kesemua elok, ruh dia kita tak jaga, dia makin apa orang putih kata? Growth. Berkembang. Dia naik, dia berkembang, dia akan rosak. Kemuncak dia akan rosak. Dia akan jadi macam belon. Daripada kosong, kita tiup. Lepas tu, udara masuk. Dia besar. Kita akan kagum dengan belon tu. Last kali kita tiup juga. Di belakang pungkok belon tu, dia akan pelan nipis.
Dia pelan nipis. Lepas tu belen tu akan meletup dan pecah. Kenapa? Kerana belen tu tidak ada ruh. Takwa, pasal tu orientalis bila mereka kaji tentang apakah yang membaikkan orang Islam ni, bila mereka sampai kepada garisan takwa, dia hang tak boleh fikir. Lebih-lebih Allah turunkan ayat macam mana kita nak bertakwa. Allah turunkan ayat dalam surah Al-Hasyr. Allah katakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dahsyat. Jalan dia, apanya Rasul bagi pada kamu, ambil. Rasul bagi dalam bentuk apa? Perintah. Wa ma nahakum anhu, bila Rasul larang kamu, ini bahagian apa? Menjauhi. Fantahu, hendaklah kamu jauhi. Jadi ini menyebabkan manusia yang berada dalam didikan takwa berbeza dengan manusia yang tidak duduk dalam didikan takwa, walaupun unsur pembinaannya adalah sama, kejadiannya adalah sama, tapi dia berbeza. Jiwa kita dikaitkan dengan akhirat, dengan Tuhan. Imam Qurtubi cerita, dia kata di antara manfaat yang kita dapat dengan sembahyang tahajud ni, bila kita bangkit sembahyang tahajud, Allah kata, "Innana syi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila." Dia menguatkan kita punya jiwa kita. Sembahyang tahajud ni bacaan kita dia lebih susun bagi elok, dia menguatkan hati kita. Subhanallah. Lepas tu Allah suruh kita sembahyang tahajud. Allah kata Allah kata wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Allah kata ingat Tuhan kamu banyak-banyak di tengah malam dan ambil masa untuk ingat Tuhan. Rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illahu fattakhizhu wakila. Allah kata Allah itu adalah Rabb masyriq dan Rabb maghrib. La ilaha illahu, tidak ada ilah melainkan dia. Tengok. Fattakhizhu wakila. Allah kata ambillah Allah sebagai wakil kita. Wakil kita maksud apa dia? Kita nak buat kerja tu, tapi kita tak boleh buat, kita minta wakil buat. Apabila kita dah hilang haul dan quwah, kemampuan dan kekuatan, kita cari satu wakil yang masih ada kemampuan dan kekuatan melaksanakan kerja tu. Allah kata ambillah Tuhan sebagai wakil kamu. Fattakhizhu wakila. Lepas tu Allah kata sepatah, didikan sembahyang tahajud. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Allah kata sabarlah di atas apa yang mereka katakan kepada engkau Muhammad. Wahjurhum hajran jamila, dan tinggalkanlah mereka, biarlah mereka, hijrahlah daripada mereka. Hajar bermakna tak usah campur dengan mereka, tapi dengan hajran jamila, dengan kau tunjuk akhlak yang baik. Kata Imam Qurtubi, di antara kekuatan sembahyang tahajud ni, bila kita bangkit sembahyang tahajud, kita disuruh mengenangkan syurga Tuhan dan neraka. Mengenangkan syurga untuk apa? Supaya kita tak ada sifat putus asa dalam dunia. Supaya kita tak resah dengan rezeki yang kita rasa sikit. Kerana kita tahu nikmat syurga itu terlalu besar. Usaha-usaha kita banyak gagal dalam dunia. Banyak tak tercapai secara adatnya. Kita rancang tu nak buat, kadang jadi tak seperti yang kita nak. Kadang kita usaha sekerah, kadang-kadang putus tengah jalan. Bila kita kenang syurga Tuhan, nikmat dia, segala gagal kita dalam dunia ni dapat diatasi dengan semangat yang baru. Tak, kita belum habis lagi. Kita masih ada di satu tempat yang di sana bukan ditentukan dengan apa tentuan dunia, tapi ditentukan dengan keimanan, keyakinan dan amal saleh. Allah suruh kita kenang nikmat Allah di hari akhirat.
Orang yang dapat sebesar-besar nikmat di dunia, dialah orang yang paling kaya. Orang yang paling kaya, bila dia sampai di hari akhirat, Tuhan tanya kat dia, apa nikmat hang pernah dapat? Tapi sebelum dia jawab, Tuhan suruh dia tengok syurga, Ustaz. Hang tengok, Ustaz, syurga. Maka dia kata, setelah dia tengok syurga, dia kata ke Tuhan, aku tak pernah senang pun dalam dunia. Kenapa? Kerana kesenangan dalam dunia tu terlalu sikit berbanding permulaan syurga. Sampai dia tak akan rasa dalam dunia tu dia senang, kerana syurga tu lagi senang. Bila kita kenang nikmat Tuhan di hari akhirat, tengah malam kita sembahyang, kita berdoa, dia akan buat jiwa kita ni terdidik, terpelihara. Kita tak rasa kita miskin, kita tak akan rasa kita apa yang kita gagal itu kita gagal, tak, masih ada lagi al-jannatu wa na'imuha, syurga dan nikmatnya. Dan di antaranya, kata Imam Qurtubi, kita disuruh mengenangkan neraka. Tafakur kepada neraka, azab dia, dahsyat dia. Apa kita akan dapat? Kita akan rasa ringan dengan segala ujian dan bebanan dalam dunia. Segala orang kata, segala orang buat, apa saja orang buat, tak seteruk azab dalam neraka. Bermakna masih lagi kita ni dalam nikmat. Juga dibawa satu orang di akhirat, disuruh ditanya pada dia, apakah penderitaan kamu dalam dunia? Dia adalah orang yang paling derita dalam dunia. Tapi sebelum dia jawab soalan, disuruh dia tengok neraka sekali. Dia orang yang paling teruk, paling susah, paling azab dalam dunia. Bila dia tengok neraka, dia kata, Tuhan, aku tak pernah susah pun dalam dunia. Wahai dia orang susah. Kenapa? Kerana dia tengok dalam neraka itu lagi susah. Subhanallah. Maka bila kita bangkit sembahyang malam, kita kenang syurga, kita kenang akhirat, ruh kita, ruh yang kita terjadi daripada dua unsur, unsur jasad dan roh, dia akan imbang. Pasal itu Tuhan kata, wasbir ala ma yaqulun. Macam mana nak sabar atas apa orang kata pada kita? Dengan kita bawa akal kita, emosi kita, fikiran kita, ilmu kita kepada mengenang, tafakur kepada syurga dan neraka di tengah-tengah malam. Allah kata, wahjurhum hajran jamila. Nescaya kau akan dapat satu akhlak, kau akan jauhi mereka dengan akhlak yang baik. Dan kau akan dapati Allah Ta'ala itu Rabbul Masyriq wa Rabbul Maghrib, la ilaha illahu fattakhizhu wakila. Kau akan pegang Tuhan. Tapi apabila manusia dididik bukan dengan aturan agama, terutama dengan takwa, roh dan jasad tak seimbang. Kita akan jadi macam budak yang berpenyakit muka serupa tu. Down syndrome. Nampak dia, tapi sebenarnya tak seimbang. Dia tak seimbang. Ataupun ada lagi satu penyakit tu, budak tu muda, tapi dia punya knowledge dia mendahului umur dia. 5 tahun. Umur dia 5 tahun, tapi dia boleh bercakap macam mana keluar universiti. Ini pun lagi satu penyakit. Terlebih. Dia tak patut bijak lebih. Bijak dia kena imbang dengan umur dia. Kita nampak elok, tapi sebenarnya kita berpenyakit. Apabila tak seimbang. Kata guru kami, Syekh Maulud Al-Hanafi, kita akan lihat semua yang Allah sebut dalam Quran dan Sunnah itu adalah benar. Apabila mendekati akhir zaman, dunia penuh dengan fitnah, kita akan tengok akhir zaman, semua benda Nabi sebut adalah benar. Sampai pada peringkat, bila Nabi sebut di akhir zaman, siapa ada kambing, siapa ada binatang ternak, itu lebih baik daripada ada mah. Benar, kita akan tengok. Bila balak turun, penyakit turun, orang nak keluar rumah pun tak boleh, mah duit tak ada guna. Yang penting adalah binatang ternak, boleh sembelih, boleh makan. Betul, demi Allah betul. Bila akhir zaman, Allah nak tunjuk kebesaran dia. Sampai kepada kita akan lihat kebesaran Tuhan di mana? Allah sebut
dalam surah Fussilat, kita akan lihat kepada apa? Kepada ufuk langit. Di situ ada kebesaran Tuhan. Kita akan tengok kebesaran dia. Bila kita berjalan tak seimbang, kita hidup tak pernah baca Quran, tak pernah mengadu Tuhan, kita mungkin Mr. Somebody, tapi cacat, roh kita cacat. Walaupun kita ada jawatan besar, menara gading, kita keluar kerja hebat, tapi seluruh tingkah laku kita, dia akan mencari peradaban. Tengok, kita saksikan. Orang dulu, orang hormat nama cikgu, orang hormat nama doktor, orang hormat. Hari ini doktor ragging orang. Sampai orang mati bunuh diri. Ini isu apa? Ini isu adab ruh. Ruh dia bermasalah. Doktor yang sombong, ruh dia bermasalah. Pemimpin ambil rasuah. Dia bukan masalah muka cacat. Mata sengit sebelah. Dia masalah apa? Tak seimbang antara ruh dengan jasad. Tak seimbang. Sedangkan manusia dijadi di antara ruh dan jasad. Kita nak cari doktor yang baca bismillah punya susah. Susah sangat-sangat. Sampai bila kita jumpa tu, kita rasa macam jumpa malaikat lah. Yang cakap lemah lembut, yang cakap kasar, nama Muslim, pakai tudung, kadang ada janggut, tapi sombong, amat-amat sombong. Hari ini Tuhan tunjuk kehinaan orang-orang sombong. Doktor pakar boleh ragging orang sampai orang tu tertekan roh dia. Nak jawab apa dengan Tuhan kalau dia Muslim? Ini juga satu daripada akhir zaman. Allah tunjuk kepada pemimpin dan ahli agama, pendidikan kita gagal. Walaupun kita berjaya mencipta doktor, tapi roh mereka hancur, adab mereka hancur. Kita tunggu lama nak ambil ubat di hospital, tak ada siapa kesian tengok kita. Kadang kita tengok di hospital IGN tu, yang mai tu orang tua-tua, tak tahu arah mana nak pergi. Anak-anak tak boleh nak teman, kerja. Orang tua-tua lelaki bini bawa diri sendiri, pergi tunggu ubat berjam-jam, tak ada siapa kesian. Tuhan tunjuk pada kita, hancur peradaban kita. Peradaban pemimpin hancur, ulama hancur, bawahan hancur. Orang-orang yang dihormati sekarang Tuhan tunjuk. Kenapa ya akhwat? Kerana ada benda tak betul. Nabi pesan pada kita, usikum bitaqwa Allah. Nabi kata, aku pesan, didik diri kamu dengan takwa. Orang Islam ni kena tekan. Dia tak bunuh diri. Kenapa? Ruh dia hidup. Kita kata, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tak habis dekat tu. Kita kata, wa fil akhirati hasanah. Artinya, kalau kita pergi ke laut, kita naik perahu, kita ada dua pendayung. Kalau pendayung yang pertama itu hanyut, hilang, kita masih ada lagi satu pendayung. Kalau dunia kita hancur, dunia kita rosak, kita masih ada akhirat. Apa Nabi sebut pada kita? Janganlah minta mati kerana balak yang turun. Tapi kalau kita tak boleh tahan dengan penyakit, dengan mudarat yang ada, apa Nabi kata? Ya Allah, hidupkanlah aku sekiranya hidup itu baik pada aku, dan matikanlah aku sekiranya mati itu baik untuk aku. Kesemuanya di dalam ilmu Tuhan. Tapi kerana sistem kita bukan sistem takwa, dan takwa ini sistem dia jelajah, dia didik ruh dan jasad, dia bagi seimbang, maka kita dapati ramai orang yang elok tubuh badan dia, tetapi sebenarnya ruh dia cacat. Dia tak boleh berjumpa Tuhan, menghadap Tuhan, minta tolong. Dia tak boleh hias diri dia dengan tawaduk. Dia tak boleh ada sifat rahmah kepada orang, tolong pada orang. Dia tak boleh ada sifat simpati pada orang. Oh, subhanallah ikhwan. Nabi kata, was-sam'i wa ta'ah. Was-sam'i wa ta'ah. Aku pesan pada kamu, dengar dan taat. Nabi pesan,
Wa in kana 'abdan habasyian, walaupun kamu dah ada seorang pemimpin yang hamba lagi Habsyi. Ini apa dia? Ini mencari budaya bangsa Arab yang berbangga dengan Quraisy. Tiba-tiba abdan habasyian. Nabi kata fa innahu may ya'ish minkum. Nabi kata siapa yang ada umur daripada kamu. Nabi kata yara ataupun fasayara ba'di. Yara ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Dia akan lihat kehidupan ini penuh dengan ikhtilafan katsira. Persengketaan lidah yang begitu banyak. Lidah orang bercakap banyak. Subhanallah. Tapi dalam banyak orang menggunakan lidah dia bercakap, bertengkar, itu dunia akan penuh dengan fitnah ini. Tengok Nabi letak pada kita satu benda yang adab ciptaan manusia tak boleh letak. Nabi letak. Apa Nabi kata? Fa'alaikum bisunnati. Tinggalkan lidah-lidah manusia. Tinggalkan pandangan-pandangan orang yang ini semua. Fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kamu datang kepada aku, sunnah aku. Dia ingat balik. Apa dia sunnah? Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, perkataan dia, ikrar dia, sifat dia, tubuh badan dia, pengiyaan dia kepada orang, tetapi dia sabit secara sahih, dia menjadi sunnah. Kalau ada orang kata tak boleh, ada orang kata boleh. Ini ikhtilaf yang besar. Dan ikhtilaf itu menjadi riuh rendah. Tinggalkan dua-dua tu. Nabi suruh kita kembali kepada sunnah dia, perkataan dia. Mana perkataan Nabi dalam bab tu? Hari ini isu besar, isu apa? Isu Gunung Jerai diagungkan. Melampau golongan ini. Diagung-agungkan Gunung Jerai. Dulu ada lagu tau, siapa buat lagu Gunung Jerai? Ingat tak? Dia start lagu tu dengan Partai Merdeka. Tanjung Dawai. Tak, bukan. Dia lagu satu kumpulan. Dia macam cinta. Saya lupa. Cintaku di Gunung Jerai macam mana? Saya lupa. Cuba selawat tengok, ingat balik. Dia boleh ingat. Tak silap saya Tok Ki ke? Bukan? Dia satu kumpulan. Lagu tu pasal cinta, tapi dia habis dia pergi Tanjung Dawai, dia main Partai Merdeka. Last sekali dia pergi ke Gunung Jerai. Kemuncak. Dia pergi Gunung Jerai. Saya tak ingat siapa menyanyi. Jimbara. Oh, lagu tu lah. Tak apalah, mereka nak buat apa kau, nak pergi bagi mandi dengan niat apa kau, macam-macam lah. Kononnya insya-Allah Imam Mahdi akan turun di Gunung Jerai lah. Kemudian dulu Nabi Adam Gunung Jerai, macam-macam cerita. Okey lah. Sekarang isu pergi mandi Gunung Jerai. Tak apa. Tapi sekarang ni bila kita tengok, kita nak kata ya ke, boleh ke, tak ke, orang yang bersetuju dia akan kata di mana salahnya. Takkan mandi pun salah. Yang salah ni niat manusia, bukan mandi tu salah. Itu bagi geng yang nak setuju. Kita kata bagi kita yang tak setuju, kita kata bukan isu mandi ataupun isu niat. Isunya ini satu agenda baru. Ini khurafat baru. Sekarang berlaku ikhtilafan. Sekarang tinggal cakap orang kata boleh pun kita tinggal, cakap orang kata tak boleh pun kita tinggal. Sekarang fa'alaikum bisunnati. Kembali pada sunnah Nabi. Dengar cakap Nabi. Nabi kata apa? Boleh tak kita takzim satu tempat macam tu? Nabi benar ke tak? Ini ada orang dengar khutbah Jumaat Nabi, tiba-tiba dia berdiri dalam panas. Nabi tanya pasal apa tu? Dia nazar. Nazar tak mau duduk dan nak berdiri dalam panas. Nabi tengok Nabi golek kepala. Tersedut merepek lah, mai lah. Teduh ni banyak lah, mai lah. Masjid kosong lagi. Dan ketika tu Nabi tak kata kat dia, tak apa, bukan berdiri tu yang salah, niat yang salah. Nabi tak kata lagu tu. Perkataan Nabi suruh dia batalkan seluruhnya.
Bila ada niat yang tak betul, niat melahirkan kaifiat, seluruhnya terbatal. Semua tu terbatal, bukan dipisahkan. Bukan dipisahkan. Susu nila masuk dalam susu. Orang tua kata setitik susu sebelah tengah rosak. Ya. Zaman Umar Al-Khattab, berlalu-lalu Umar Al-Khattab tengok di satu pokok tu ada banyak pedang digantung. Saya Umar tanya, pedang apa ni? Dia kata ni anak-anak kita lah, dia tahu dulu Nabi berjanji dengan sahabat kan di bawah pokok tu, dia pergi gantung pedang ambil berkat. Umar kata potong pokok tu. Umar tak kata gantung pedang tak salah, yang salah tu niat. Umar tak jawab lagu tu. Yang jawab lagu tu orang yang tak kenal Umar Al-Khattab. Tapi kata fa'alaikum bisunnati, kembali pada sunnah aku. Bahkan perkataan fa'alaikum, kewajipan ke atas kamu kepada sunnah aku. Lepas tu Nabi kata wasunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, sunnah khulafa aku, pemimpin yang 4 ini. Yang Nabi atirah mereka atas petunjuk dia. Kembali pada mereka, tengok apa mereka buat. Sayyidina Ali bin Abi Talib, bila dia tengok orang bangunkan kubur lebih daripada sejengkai, dia ratakan, dia bagi sejengkai lebih kan tinggi, dia taruh tanah tu bagi jadi sejengkai. Kenapa? Dia kata itu pesan Nabi kat aku. Nabi suruh kita ikut mereka berpegang dengan sunnah. Sayyidina Ali tak kata bukanlah yang tinggi tu yang salah ni pada niat. Sayyidina Ali tak jawab lagu tu, dia bubarkan kubur tu. Maka Nabi nak kita berada di atas sunnah dia. Lepas tu Nabi kata, bila kamu dah tahu tu sunnah dia, apa Nabi nak? Tamassaku biha, pegang dengan dia. Addu 'alaiha bin nawajiz. Macam mana nak pegang? Gigi paling dalam. Garham ni, nawajiz. Pegang kuat-kuat. Jangan ikut orang. Jangan ikut orang lebih. Jangan sekali-kali ikut orang. Kalau kita ikut orang, kita akan jadi meleset. Tak tahu pergi mana, tak tentu halak kita nak pergi. Agama ni ikhwan dipanggil agama tauhid. Agama kita ni agama tauhid. Dinu tauhid. Dinul khalis. Tak pernah adalah satu benda menjadi simbol tetap dalam agama ni. Tak ada Agama kita simbol dia bulan ke, bintang ke. Tak ada bulan, tak ada bintang dikira tak ada Islam, tak ada Orang pakai bulan bintang dulu untuk satu keadaan saja. Kutlah lambang Islam ni 786. Tak ada Islam ni apa lambang dia, apa simbol dia? Tauhid. La ilaha illallah, itu tauhid. Itulah Islam kita. Masuk Islam dengan 2 kalimah syahadah. Lain tak ada lebih besar dalam agama ni lebih daripada 2 kalimah syahadah. Tapi kita duk tengok perjalanan kita ni, yang kononnya kita ni pejuang Islam, pejuang sunnah, akhirnya agama ni nak pergi ke satu arah lain. Bila kata Islam nak dipadukan dengan capal. Bila kata Islam nak dipadukan dengan khurafat. Sedangkan agama ni agama tauhid, agama suci. Kita kena bawa balik seluruh khazanah seperti mana Nabi bawa pada kita. Bukan ambil benda lain. Tapi kita tengok sejak akhir ni dia jadi lagu tu. Dia jadi merepek, dia jadi nak hancur. Sampai pada peringkat seolah-olah orang tak boleh nampak mana petunjuk Nabi, mana bukan. Ya subhanallah. Macam kita tahu Nabi Ayub sakit berapa lama? Lama dia sakit. Lepas tu dia berdoa pada Allah. Lepas tu Allah bagi penyakit dia hilang. Kita kadang sakit baru 4-5 hari. Tu pun doktor tak dan kata apa lagi. Kita dah macam-macam lah. Kita dah jadi meracau. Tapi kita cakap pasal Nabi Ayub.
Kita bercakap agama ni agama sabang, agama ni berpegang pada akidah, agama ni tauhid. Bila Allah uji kita, nampak sangat hati kita ada apa. Ada tak benda kita cakap tu pada diri kita ataupun tak ada? Bila Allah uji kita, kita nak pegang sunnah ke tak? Nak pegang ke tak? Nak pegang ke tak? Kalau Allah uji orang perempuan, lelaki dia pergi kahwin lagi satu. Nak sabar ke nak jadi apa? Kayau satu rumah. I don't care. Kayau satu rumah. Sampai jiran semua kelak. What happened? What happened to you? I don't care. Kayau. Yang tu ke agama aja? Atau agama aja Allah balik pada Tuhan. Ihfazillah yahfazka. Pelihara Allah, Allah pelihara kamu. Doa kita, Ayub berdoa pun kabul. Ayub berdoa, Ayub tu kekasih Allah. Ayub alaihi salam kekasih Allah, sakit, baca doa, kabul. Yunus kekasih Allah, ditimpa musibah. Bahkan musibah yang kena Yunus tu, semua kita tahu, tidak ada usaha makhluk boleh tolong. Jatuh dalam air, ikan pergi telan, datang ikan besar, telan ikan tu. Kok mana nak selamat? Fikir tu, kok mana nak selamat? Penyelam mana nak pergi? Masa tu bukan ada teknologi lagu kita. Dan siapa tahu kata dia duduk dalam perut ikan? Semua tengok dia terjun. Bukan dia terjun tu masuk dalam perut ikan tu. Dia jatuh ke dalam, ikan main selamat. Siapa pun tak tahu. Seorang-seorang dia. Datang pula ikan lain, main telan ikan tu. Allah kata Yunus dalam 3 kegelapan. Gelap laut, gelap perut ikan, malam laut. Gelap dia. Siapa boleh tolong dia? Kita baca riwayat tu. Tapi bila kita ditimpa musibah, kita terlupa riwayat Yunus AS. Terlupa. Pergi mandi Gunung Jerai. Pergi Pulau Besar. Pergi buat kita kata kita sayang kat Nabi. Sayang sungguh kita kat Nabi. Tapi kita tak mau ikut jalan Nabi. Sayang sangat. Bila kata sayang Nabi, nak pakai selendang. Bila kata sayang Nabi, nak pakai jubah. Bila sayang Nabi, nak letak capal atas kepala. Bila suruh semayang macam Nabi, tak mau. Dia jadi pelik akhir zaman ni. Dunia akhir zaman ni, dia ada masalah. Kita habaqlah agama ni di atas, apa kita panggil? Di atas agama ni kita boleh habaq di atas cara siapa pun tak apa. Tapi kalau habaq agama ni di atas apa Nabi bawa, dia jadi masalah. Agama ni kita habaqlah zikir. Ni syekh ni dapat zikir, semua orang terima. Tapi kalau kita habaq, ini zikir Nabi belah pagi, ni zikir Nabi belah petang, ni zikir Nabi lepas salat. Hak ni semua bukan mengamuk dunia. Tapi sayang Nabi. Kita buat majlis malam cinta Nabi, tengah hari cinta Nabi, petang cinta Nabi. Semua majlis kita buat. Dan kita pakai macam Nabi. Alhamdulillah. Sampai kasut Nabi atas kepala kita letak. Alhamdulillah. Tapi bila suruh sembahyang macam Nabi, orang Kelantan kata bergeger. Jadi kalut. Kita ada solat macam Nabi. Tak ada riwayat Nabi solat pakai usolli. Yang kasut atas kepala tu marah kita. Yang selendang di badan tu marah kita. How dare you? Kita ada sembahyang macam Nabi. Macam Nabi. Ketika umat berselisih, ikhtilafan kasira. Apa Nabi bagi petunjuk? Fa'alaikum bisunnati. Kamu kena kembali pada sunnah aku. Sembahyang macam Nabi. Zikir macam Nabi. Safar macam Nabi. Semua kena macam Nabi. Kerana Nabi itu adalah uswatun hasanah. Dan Nabi lah Allah letak tempat untuk kita tunjuk iman kita pada Allah. Sayang kita pada Allah. Makin kita rapat macam Nabi, makin Allah sayang kita. Makin kita renggang dengan Nabi, pelik. Orang cakap sayang dengan Nabi, tawaduk hilang.
Orang cakap sayang pada Nabi boleh cakap benda raib-raib. Orang cakap sayang pada Nabi boleh marah orang, jadi gangster. Tapi sayang kat Nabi. Riwayat-riwayat Mekah macam kita lupa. Orang sampai letak perut unta atas belakang Nabi. Fatimah menangis. Abu Bakar ada masa tu tak boleh nak buat apa. Abi Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis tu, boleh tengok saja. Datanglah Fatimah. Tak berani buat. Nabi yang kena. Tapi di akhir-akhir zaman ni, terbalik pula. Kita tak mau dengar pasal Nabi. Tak seronok dengar pasal Nabi. Kata apa saja amalan Nabi yang Nabi tak buat, kita tak usah buat lah. Kita pergi Gunung Jerai, kebetulan kita naik sampai di atas panas. Ragah-ragah panas kan. Duduk, hilang peluh, tengok-tengok ada air. Kata bagi segar badan nak mandi. Semua orang tahu, tak ada siapa akan rot kita. Tapi kalau kita pergi daripada awal, kita bagi tahu air ni ada kelebihan lagu tu, tempat ni lagu ni, kena ziarah. Masalah. Kita tak mau dengar pasal Nabi kita. Iyalah kalau Nabi tak ajak lagu tu pun orang lain ajak. Orang lain tu siapa dia? Nabi kata fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha addu 'alaiha bin nawajiz. Nabi pesan yang tu, pegang sunnah dia, sunnah sahabat dia. Tengoklah sahabat dia macam mana. Dan Nabi suruh pegang dengan gigi gerham, dan Nabi kata wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Nabi kata hati-hati kamu dengan apa? Dengan perkara yang direka-reka. Banyak benda orang reka. Lepas tu semua kata tak salah. Di atas Pakcik Idin ingat balik dulu kan saya ada kata kuman. Nah, orang maki saya teruk. Macam-macam orang maki saya. Tapi tidakkah benda ini yang menjadi sebab kita tak ikut Nabi? Apa dia? Kita bercakap pasal hadis. Dia kata dalam kitab ada. Dia jadikan tu untuk dia keluar daripada sunnah. Lepas tu, you ustaz. Yalah kalau benda ni salah, takkan ustaz buat? Dia macam hilang, dia macam dilamun satu dilema apa, tak tahu, dia hilang pertimbangan. Kan macam orang cinta, dia hilang, kita habaq huduh ke, gemuk ke, hitam ke, gigi ke depan ke, gigi macam jerangkung ke, dia dah tak nampak dah benda tu. Pasal apa? CINTA. Siapa menyanyi lagu tu? Ekspedisi. Dia macam jadi rabun, Ustaz. Kata mak dia tak, aku bukan apa, dia tak kerja. Mak, berapa banyak orang tak kerja kaya. Pak dia naik angin. Tunjuk Ustaz siapa tak kerja kaya. Pak dia naik angin. Habis dia nak bagi hang makan apa? Dia tak kerja, dia nak bagi hang makan apa? Mak, Allah itu pemberi rezeki. Pak dia tendang dia terus. Ini macam pak belalang dia. Ulat dalam batu boleh makan, takkan lagi dalam rumah tak boleh makan. Dia jadi rabun, Ustaz. Ustaz punya pasal. Lepas tu, majority, masyarakat buat. Yang dia tahu hadis ni tu ada. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Dan Nabi nak apa? Tamassaku biha addu 'alaiha bin nawajiz. Dan Nabi pesan kat dia iyyakum wa muhdatsatil umur. Dia tahu, tapi tu dia ambil juga. Ramai orang dok buat. Kita orang Melayu, adat itu hukum hakam. Adat mana jadi hukum hakam ni? Lepas tu adat kita. Dah adat kita orang mati buat makan. Yalah adat kita. Nabi tu ada tak petunjuk dia dalam bab tu? Dia tak mau peduli dah. Dia tak mau peduli. Hatta kalau ulama-ulama yang sama dengan dia pun kata, ini bid'ahnya makruh, bid'ah dicela, dia akan ejeh bahasa tu.
Dia kata memang ulama kata bid'ah, tapi bid'ah ada berapa? Dia ejek. Lepas tu last sekali apa? Niat. Tengok. Kita, apa salahnya pergi mandi di Gunung Jerai? Dia pakai niat. Dia pakai ni, kitab, ustaz, masyarakat, adat dan niat untuk tolak kebenaran sunnah. Pasal dia tak mau bersemuka dengan larangan dalam sunnah. Dia terlupa apa dia? Agama ini dibina atas takwa. Apa itu takwa? Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dia terlupa. Agama ni ada, dia punya perjalanan dia lupa. Maka kerana itu Nabi kata, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Dahsyat hadis ni Nabi pesan kepada sahabat sampai berlena air mata. Sahabat kata seolah-olah macam perpisahan terakhir ni. Sebab sahabat kata pesan lagi ya Rasulullah, kalau inilah satu mau'izah yang perpisahan, bagilah sikit pesan. Nabi sampai benda ni semua. Semua orang tahu hadis ni. Hadis Irbad Ibn Sariyah. Hadis ni bukan hadis tak sahih. Hadis ni hadis sahih. Dalam khutbah jemaat pun orang letih dengar hadis ni. Berhati-hatilah dengan bid'ah, jagalah dengan bid'ah. Kerana tu ikhwan, kita mesti tahulah ikhwan. Pertama ikhwan, kita kena tahu apa? Apa saja kita nak buat, dia mesti ada sebab. As-sababu. Sebab. Kita kena ittiba' dalam sebab. Sebab kita kena sama dengan sebab Nabi. Kita kena bagi sama. Sebab apa? Sebab itu dia menjadi alasan untuk buat. Sebab apa kita nak buat? Kena tahu sebab. Balak turun. Kerana balak turun, saya nak semai hajat. Sebab maka takkanlah sepanjang Nabi hidup tak ada balak turun. Nabi ada balak. Tengok. Sebab tu diterima tak untuk mengadakan satu benda ni? Sebab tu kena bagi sama. Apa dia? Yang kedua, al-jinsu. Jenis ibadat kita nak buat. Jenis benda kita nak buat. Benda apa nak buat? Kalau kata macam tadi, kita nak pergi mandi, panas-panas nak pergi mandi, mandi tak ada siapa tanya sebab. Tak ada siapa nak beritahu dia jenis apa. Tapi bila kita nak mandi, kita nak idhafah daripada agama, pada fadilat. Nanti Ustaz. Jenis apa kita nak buat? Ibadat jenis apa kita nak buat? Mestilah ibadat tu ditetapkan oleh jenis ibadat. Jenis tu kena itibak. Kita nak masuk musim korban. Bukan kita korban semua benda. Ada ayam, ada itik, ada penguin. Semua ada. Tapi jenis binatang kita itibak. Lembu, kambing, unta. Sotong tak masuk lah. Kerbau. Yes. Jenis itu ikhwan. Apa dia? Kita kena itibak pada al-qadru. Apa dia? Kadar ibadat. Ibadat ni bukan kita boleh buat sembrono. Memang ikut Nabi, tapi kena ikut pada kadar. Nabi dah tentu dah kadar dia. Maka kadar tu, siapa pun tak boleh langgak kadar tu. Lepas sembahyang 33. Subhanallah, subhanallah. 33. Masa nak tidur 33. Bagi pergi 100, 33 apa? Subhanallah 100. Dia tak jadi. Dia punya matematik lagi banyaklah pahala. Dah, dia panggil itibak pada kadar. Kerana itu kita kata yang ikut sunnah, kena itibak kadar sunnah. Sunnah berjalan takat mana takat tu. Apa lagi? Al-kaifiyatu. Kita kena itibak tata cara. Al-kaifiyatu. Kaifiyat. Bila kaifiyat tak betul, tak betul. Pasal tu dia lahir bid'ah, nama dia bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah ni adalah bid'ah yang melanggar tata cara. Selawat tak kena tempat. Memang selawat tu ada, tapi dia pergi langgar kaifiat. Masa bila dia selawat? Masa pengantin. Dulu pesan ni malam Masjid Din.
Dulu malam. Time tu sambut. Dia ada selawat sambut pengantin. Bila selawat, lepas tu beras. Dan ni ada selawat pula nak makan ubat, nak bagi lembut. Semalam saya tengok. Ni apa? Cara jilat jari. Dia kata Nabi ni jilat jari ni, Nabi jilat jari sampai kecut. Dia kata Nabi jilat jari punya kecut. Dia kata berapa lama Nabi jilat? Hisap baru dia kecut. Dia kata jilat ambil, dia tak kata hisap, dia kata jilat. Jilat jari sampai kecut 3 jari. Lepas tu ada cara jilat jari ni. Dia bukan boleh pergi jilat ikut dan. Dia ada start jari hantu. Bila kita start jilat jari hantu, bukan boleh jilat lagu tu. Dia ada bacaan dia. Wa iza batastum jabbarin. Kena baca tu. Baru boleh jilat. Jilat tak endah lah, tak jadi dah. Lepas tu baru pindah jari lain, jari ni. Lepas tu dia bagi tahu sepatah. Dia kata dia tahulah Nabi buat lagu ni pasal apa? Dia terserempak Nabi sekali. Tang mana? Tang Gunung Cerai. Kaki Gunung Cerai. Tanya Ustaz Samsul. Syat. Sampai lagu tu. Sampai lagu tu. Macam ni punya banyak masalah dalam tempat kita. Pun tak ada masalah apa. Yang jadi masalah, orang sunnah juga jadi masalah. Orang sunnah juga jadi sasaran. Orang mengajak sunnah juga jadi tak boleh. Kaifiat ni masalah. Kaifiat. Kita semayang mayat bagi duit. Itu masalah kaifiat. Orang kata apa? Orang nak sedekah time tu. Agama ni lah ajak kita bersedekah. Dan agama tak bagi tahu. Hadis, begitu jelas hadis. Nabi bagi tahu time sedekah, tang mana yang paling baik. Tak ada Nabi sebut pun time semayang mayat. Kita kaifiat benda tu. Kita tidak itibak pada kaifiat. Maka bila kita tidak itibak pada kaifiat, kita akan jumpa masalah. Dan kita disuruh itibak pada apa? Pada zaman. Masa kita buat ibadat itu, kesemuanya ada. Masa nak takbir raya bila? Masa nak sembelih bila korban? Masa nak akikah bila? Kena itibak zaman. Kalau tak jadi, tak jadilah akikah. Tak jadilah korban. 10, 9, 10, 11, 12, 13. Orang selalu duk buat 10, 11, 12, 13. Saya ni tak mau sesak dengan orang, saya buat 14. Bolehlah nak sembelih, tapi tak jadi. Tak jadi korban pasal hang tidak itibak zaman. Jadi kita kena itibak apa ya ikhwan? Kena itibak sebab, kena itibak pada jenis ibadat kita nak buat. Kita kena itibak pada kadar ibadat kita nak buat. Kita kena itibak pada kaifiat ibadat kita nak buat. Kita kena itibak pada masa ibadat kita nak buat. Dan lagi satu, kita kena itibak apa dia? Kita kena itibak pada makan, tempat ibadat kita nak buat. Bukan boleh haji. Ada tempat dia. Betul? Tawaf. Ada tempat dia. Tempat tawaf, pergi buat ukuf. Tempat sa'i, pergi buat mabit. Orang dua sa'i, kita pergi mabit, bermalam. Sampai di Arafah melontak. Apa nak jadi? Maka kita tidak itibak makan. Dan lagi satu, kita kena itibak apa dia? Ism. Nama ibadat. Nama ibadat tu kena itibak Nabi. Nama apa ibadat ni? Ibadat ni nak panggil apa nama dia? Semua tu kena itibak pada Nabi. Allah pergi mandi di Gunung Jerai tu nak buh nama apa? Kita ada apa tadi ikhwan? Kita kena itibak pada sebab, itibak pada jenis ibadat, itibak kepada kadar ibadat, itibak kepada kaifiat ibadat, itibak pada masa ibadat,
tempat ibadat dan nama ibadat. Maka kalau orang kata tak apalah, yang masalahnya niat saja, kita boleh betulkan niat. Habis mandi, dia package tak? Dia package, dia main package. Kalau rosak tang niat, akan rosak tang kaifiat. Maka tak kalau dia akan terjadi kaifiat yang bermasalah, orang akan sembunyikan niat dia. Orang bawa ayam selasih, sembelih ayam selasih. Ayam selasih ni susah cari. Daripada diri dia tu sampai isi dia semua hitam. Selasih. Orang gelak. Dia selasih. Pergi sembelih. Mai hantar rumah kita. Pergi hantar. Kita duduk kampung, ayam selasih ni, orang sembelih ni ada masa. Bukan selalu orang makan ayam selasih. Sebab dia tak sedap, dia tawak. Orang sembelih bila? Bila berumur suruh sembelih. Buang penyakit. Kan? Apa benda ikut banyak macam mana ke buat pulut, sembelih ayam selasih tengah rembang, darah jatuh tempat tu, insya-Allah dia balik, dia tak ikut. Dia sembelih. Niat dia baik pilah, dia sembelih kerana apa pun, dah dia bagi ayam kita makan. Sedangkan kita tahu, agama menghukum sembelih itu bangkai. Sebab dia sembelih bukan kerana Allah. Sembelihan itu dibuat selain daripada Allah untuk perubatan. Tak ada istilah sembelih untuk berubat ni, tak ada. Melainkan dia melibatkan syaitan. Jadi kita kata, niat dia bukan masalah ayam, masalah niat. Ayam tu kita boleh makan. Dah, tak boleh makan. Maka dia bukan masalah orang pergi mandi di Gunung Jerai, itu masalah niat saja. Dia masalah perbuatan tu. Perbuatan melahirkan perbuatan. Perbuatan melahirkan perbuatan. Dia akan beranak. Banyak benda. Banyak benda. Itulah benda yang orang kena tengok. Orang kena tengok, kena ambil tahu. Pasal tu ikhwan, imam-imam kita kata apa dia? Al-ilmu qala Allah, qala rasuluhu. Betul? Ilmu, perkataan Tuhan baru jadi ilmu. Perkataan Nabi baru jadi ilmu. Orang tu kata, orang ni kata nanti sah, dia bukan ilmu lagi. Imam Syafi'i kata, kalau Imam Syafi'i kata, kita kata kita dah boleh titik, dah boleh stop dah. Dah, orang nak dengar apa Imam Malik kata pula. Ini mazhab Syafi'i, kita mengaji. Fiqh perbandingan mazhab kan? Kita ada kitab Mazahib Arba'ah, Fiqh Mazahib Arba'ah. Kita ada kitab ditulis oleh Imam Ibn Rushdi. Besar kitab dia. Perbandingan mazhab. Dia mazhab Malik, tapi dia tulis daripada bab wudu sampai bab besar-besar. Mazhab ni kata apa, mazhab ni kata. Kita ada majmuk, lebih daripada 4 mazhab. Orang tahu dah mazhab Syafi'i, orang nak tahu mazhab lain. Orang dah tahu dah mazhab Ahmad, orang nak tahu dulu apa pandangan Abu Hanifah. Dah tahu dah semua tu, nak tahu Ahmad kata apa. Lepas tu orang nak tahu selepas tu orang kata apa. Ulama sebelum tu kata apa. Lais bin Sa'ad kata apa. Al-Auza'i kata apa. Selagi tak sampai kepada Allah dan Rasul, orang akan mencari sampai kepada qala Allah, qala Rasul. Kenapa? Itulah hakikat ilmu. Kalau kita berpuas hati dengan satu orang kata boleh. Boleh, ustaz kami kata tak ada apa, mandi-mandi lagu tu biasa aja. Kita akan gagal dalam ilmu. Kita nak dengar. Boleh itu mesti dilapik dengan qala Allah wa qala Rasul. Tak boleh pun qala Allah wa qala Rasul. Sampai ulama kita kata qala as-sahabah laisa bitamwih. Kalau sahabat kata, perkataan sahabat belum diambil lagi, dia masih sama. Dia masih nak kena cari bukti. Sahabat lain kata apa pula. Pasal itu kata Abdullah bin Abbas, aku kata kepada hampa, Rasulullah bersabda. Hampa tanya kat aku Abu Bakar kata apa? Ilmu bukan daripada Abu Bakar, daripada Nabi. Kalau aku kata Abu Bakar kata, patut hampa tanya Nabi kata apa? Aku kata Nabi kata. Hampa tanya apa pandangan Umar? Patutlah daripada langit turun balak Tuhan kepada hampa.
Kerana hampa tak tahu apa itu ilmu. Kita sampai tak tahu apa, ya kawan. Orang kata Imam Mahdi main gunung jerai, main gunung jerai. Itu dah. Sampai lagu itulah kita, ya kawan. Sampai tak tahulah jarak dah 1500 tahun ni buat kita dengan perjalanan hidup Nabi ni dah jadi samak. Tapi tak patut jadi lagu tu sebab kita sambut maulud tiap-tiap tahun. Bila kita kata tak ada sambutan maulud, marah kat ustaz tu. Marah, report, suruh tangkap. Sampai orang tanya, saya ingat lagi dalam siasatan itu kenapa tak ada perarakan? Saya kata tak ada, dalam agama ni tak ada perarakan, cuma ada sambutan. Perarakan lain, sambutan lain. Kawan yang cakap tu, dia kata betul-betul, saya setuju. Jadi ustaz tolak apa? Saya bukan tolak sambutan maulud, saya tolak perarakan. Perarakan kita keluar ada jalan berarak. Tak ada. Sambutan adalah sambut cara kita. Mengaji, kuliah kita sambut. Hari ni hari apa? Hari ni hari Isnin. Hari apa? Hari lahir Nabi. Kita sambut dengan apa? Puasa. Kalau tak mau puasa pun puasa lah Pak Mi. Should be one lah. Nak puasa boleh, nak puasa pun boleh. Ikut suka. Orang Penang puasa. Orang belah selatan puasa. Orang belah Melaka Pak Mi. Puasa. Kita sambut hari lahir Nabi ni tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu. Cuma kita tak sebut sambut hari lahir Nabi tu 12 Rabiul Awal. Sebab Nabi dalam riwayat Muslim kata Isnin. Kenapa kita nak tukar? Yang kata 12, yang kata 8, yang kata 10, semua lain daripada Nabi. Dan cakap-cakap tu tak ada yang konkret. Tapi kalau sambut maulud Nabi tiap-tiap Isnin, itu sabit dalam riwayat Muslim. Tapi orang tak bagi perhatian. Orang bagi perhatian 12. Hari Isnin buat tak tahu ya. Yang pakai selendang pun buat tak tahu. Hak capal di kepala pun buat tak tahu hari Isnin. Macam hari Isnin ni tak ada apa-apa. Sedangkan hari tu wahyu turun, risalah turun, dia diangkat jadi Nabi, hari lahir dia. Subhanallah. Subhanallah. Dan hari wafat dia. Subhanallah. Orang buat tak tahu ya. Bila mai 12 Rabiul Awal, Nabi tak pernah kata dia lahir hari itu, sahabat pun tak pernah kata, kita sibuk berarak. Bila kita kata sambut macam ni, kena, dia lupa gunung jerai, dia nampak muka kita pula. Itu problem kita ni, masalah tak tahu lah. Memang kita mempunyai pemikiran yang berjerubu. Jerubu kan jelubu? Jerubu. Jelubu. Jerubu. Tadi orang putih kata macam blur, nampak tak something dark. Tak jelas pandangan kita, macam orang buka cermin mata, tengok boleh duduk jegil tapi apa pun tak nampak. Kata awak hantar jalan tak nampak apa. Kesian kita. Sunnah ni dah tak membimbing kita lagi dah. Orang pun tak mau dengar pasal sunnah. Pemimpin pun tak mau ambil tahu. Pemimpin kita tak mau baca pun pasal sunnah Nabi dia sendiri. Dia ikutlah nasihat orang-orang yang dia percaya, orang tu orang agama. Orang tu kata ada. Orang tu kata tak ada. Dia sendiri nak bertekun cari. No time. Dahsyat. Betul Udin? Udin adalah new generation. Kan? Bapa Udin adalah going generation. We are same. We are same. Kita going generation. Udin adalah new generation. Yang ni Udin kena fikir. Kembalikan orang kepada perjalanan hidup Nabi. Dan cabaran dia ada. Hati-hati ya cabaran dia. Kerana cabaran tu orang tak berani. Tapi first step untuk generasi Udin ni kena kumpul sebanyak-banyak ilmu tentang Nabi. Supaya bila umur Udin dah meningkat 20 masuk 30, Udin nak kena terang. Zaman Udin pula ada pula pewaris gunung jerai. Zaman Udin lagi dahsyat. Dia macam-macam. Takat zaman ustaz ni macam ni Udin tengok. Dia isap jari sampai kembang, jumpa Nabi.
bawah tu. Dahsyat. Zaman Udin tak tahu macam mana. Didikan diberi. Tak tahulah hati kepala ni capal ke nak buat apa, tak tahu. Dalam masjid, capal-capal dah masuk. Ada setengah-setengah tempat kita pergi dah jadi mihrab. Kan? Orang buat. Taksub dia. Dulu capal-capal ni kita tengok dalam agama Sikh. Kasut dia letak depan. Lah ni dia berpindah pada kita. Bukan kerana sunnah, tapi pembawakan daripada luar Malaysia bawa mai. Tok guru kita dulu duduk di pondok tak ada ni semua ni. Tak ada zaman-zaman kita. Dulu kita tengok orang pakai serban besar sikit, arkam je. Tu je. Tok guru pondok serban biasa-biasa je. Dia lilik, dia belik, dia bawa tebau satu dengan jubah dia, lagu tu je. Tak nampaklah dia tutup telinga ke, tak nampak apa. Tapi sejak manusia cenderung ke arah Yaman, cenderung ke arah Turki, dia main menari, laki menari pakai gaun. Pusing. Menari tu. Pusing. Oh, pusing menari. Kita ingat tarian tak dia bawa dengan ada benda. Lepas tu masuk ke sebelah Yaman. Akhirnya ke sebelah Yaman ni lah paling ni. Dulu sebelah Pakistan. Pakistan dia panggil apa? Yang serba hijau tu. Bukan. Apa? Bir apa? Barlawi. Depa tu kira dahsyatlah, penziarah kubur tegar. Boleh. Boleh cakap dengan Nabi di kubur, bagi tahu kami mai daripada min biladil ba'id, negeri kami jauh ni. Tolong kami ni. Lepas tu sikit-sikit dia mai pengaruh Yaman. Dia mai pengaruh Yaman pula, bukan kata boleh cakap dengan Nabi, cakap dengan orang mati. Nabi mai terus majlis kita. Dia naik. Dan orang melihat benda biasa. Dan saya ada pengalaman, demi Allah, saya kata wallahi wa billahi wa tallahi, saya ada pengalaman. Saya tak sebut nama orang. Pengalaman di mana satu orang kata dia naik ke langit. Ini masa pengalaman itu di dalam majlis besar. Melibatkan wakil-wakil agama. Pak Cik Hanifah ada masa tu. Pergi. Melibatkan jabatan kerajaan yang jaga agama, bagi fatwa. Saya salah seorang yang dijemput. Orang ni, ayah dia naik sampai ke langit, jumpa Jibril, tanya tentang hukum KWSP. Tanya. Tak, masa tu belum ni lagi lah, belum PKP lagi. Naik ke atas, turun. Dia bagi saya buku tebal tu, saya duduk belek baca. 2 jam dia cakap. Sampai bukan kata mulut nak muntah, telinga nak muntah. Saya kata sudah cukup, boleh tak? Saya kata please stop lah. Dan saya nak bagi tahu, salah seorang daripada orang yang diamanahkan jaga agama ni, dia keluar, dia pergi photostat satu buku Arab, dia baca. Dia kata kita tak boleh tolak dakwaan ni sekiranya makam mereka tinggi. Bayang, orang yang jaga agama cakap lagu tu. Masyarakat nak percaya siapa? Concern kita pada agama tu penting. Kita tak mau tahu dia duduk di mana kan, dia kerja apa. Macam Ustaz Lah Abang baru ni kan, aku tak mau tahu hang pejabat agama ke, JAKIM ke, aku tak mau tahu hang siapa. Cakap berpedomankan Quran dan Sunnah tak? Walaupun kita seorang. Ingat Abdullah bin Mas'ud dia kata, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Kebenaran itu, jamaah itu ialah benda yang sesuai dengan al-haq, Quran dan Sunnah. Walaupun kau seorang pembawa dia, kau tetap ahlus sunnah. Walaupun orang tak iktiraf kita, tak ada hal. Tapi cabaran dia Udin. Kalau kita nak raikan masyarakat tadi, KUMAN, Kuman, kita ambil tang masyarakat kita kan, mandi pila, buat satu ruangan pergi mandi. Lepas tu kita pakai kata apa masalah dia, betulkan niat, sudahlah. Khurafat itu kan berjalan lagi. Tak salah ziarah kubur wali, perbetulkan niat, pergi ziarah lagi.
pakai riwayat-riwayat palsu. Lepas tu jumpa Nabi pula, jumpa imam tu, jumpa imam ni. Maka agama ni sikit-sikit dia tak akan duduk di atas dia punya jalan apa dia? Agama murni. Sunnah yang murni, akidah yang murni, kesemuanya akan habis. Bila ada guru-guru mereka kata kembali kepada Quran dan sunnah, ikutlah sunnah, guru mereka pula kena kata Wahabi. Bila kena kata Wahabi, guru tu pula takut, tak mau cakap dah. See what happen. Kami kena tuduh Wahabi pada dulu. Kami kena tangkap. Kami diheret macam mana anjing ke mahkamah. Kami disaman dalam mahkamah setara dengan orang masuk rumah perempuan sundal. Setara. Saya duduk tu setara. Dan saya kena hukum sama macam kawan tu kena hukum. Section saya sama dengan dia. Kami hina sampai tahap tu. Kami pergi interview tauliah, kami tak dapat, kami hina. Ada negeri dah kami nak pergi interview tauliah. Pejabat mufti dia telefon, jangan mai boleh tak? Saya ingat lagi nama ustaz yang telefon sambil lah. Dia habaq, kata Tuan Mufti kata jangan mai. Tuan Mufti pun dah mati lah. Jangan mai. Subhanallah. Sampai tahap tu kami kena layan. Kami cakap juga kebenaran. Takkanlah awak baru kena kata Wahabi. Awak nak seperti mana kanser tahap 4 kot. Teruskanlah bercakap kalau kita yakin itu adalah sunnah. Dan ulama itu beza ulama dengan bukan ulama. Kalau kita di atas al-haq, sokongan orang kita tak penting. Ayat tadi dah kata Rabbul Masyriq wal Maghrib. La ilaha illahu fattakhizhu wakila. Tak kena kata tu kita nak. Tak apalah, buat apalah. Buat apalah. Tak apa-apa, buat balah. Tahlil-tahlil kena roh semua buat lah. Saat ni kata pula Wahabi pula lagi leceh, orang tak mai kat saya. Habis, betul lah Imam Ghazali kita. Nak jadi ulama ni kena kata apa dia? Kena yakin sepenuhnya dunia lebih baik dan lebih kekal, akhirat lebih baik dan lebih kekal dari dunia. Kita semua tahu larangan hadis Abi Hurairah tak boleh duduk atas kubur. Macam mana kita nak bercakap pada masyarakat? Orang lagu saya tentu tak boleh cakap. Tak ada cakap di kapan dah. Tak ada cakap di kapan tanpa bagi mandi. Orang yang boleh cakap? Ustaz-ustaznya ada pengikutnya ramai. Dia pun juga baca kitab yang kita baca. Dia tengok depan mata. Dia pun sanggup telan. Tak mau cakap. Sekali orang lari. Sekali orang tak main mengaji. Kalau hari kita tegur tu orang lari, sedangkan kita ambil masa 10 tahun nak tegur dia lari, bermakna confirm ilmu kita tak menjadi. Apa yang kita harap? 10 tahun kita mengajar tafsir sampai habis. Tiba-tiba hari kita tegur tu orang mengaji tafsir lari. Dan kita takut dia lari. Kita U-turn balik. Tak apa-apalah. Ini khilaf ulama. Dan kita kata khilaf. Maka menunjukkan saksiah kita tidak ada ilmu. Kita juga ahli dunia. Oh susah ikhwan, susah. Susah. Tadi saya duduk abang kat Siti Salwa, ada orang kata dengan saya. Dia kata, kenapa ustaz-ustaz ni tak boleh cakap kebenaran? Sedangkan kitab sama. Pengajian sama. Orang mengaji Jordan kan, mengaji Azhar kan, nama universiti saja. Bila sebut Nawawi, semua boleh baca Riyadhus Salihin. Semua boleh baca Bukhari. Semua boleh Arab. Tapi kenapa isi Bukhari orang tak tahu, isi Fathul Bari orang tak tahu, isi Syarah Muslim orang tak tahu? Kita kadang kita duk baca bab unsur mayat tu, kita duk sebut apa Pak Din dalam Al-Azkar. Nawawi kata jangan baca Quran masa unsur mayat. Nawawi kata. Tapi kenapa Al-Azkar tu tak dibaca pada masyarakat yang menerima Nawawi? Dibaca hanya fatwa-fatwanya orang terima. Pelik kan? Nawawi kata dalam Al-Azkar, mazhab yang kata pahala Quran sampai kepada orang mati ni mazhab Ahmad. Lepas tu Nawawi bagi tahu maksud Imam Ahmad tu apa dia? Baca Quran habis, lepas tu baca doa. Itu sajalah. Tak ada kena-mengena dengan ayam. Tak ada kena-mengena dengan nasi, dengan hidangan, tak ada. Tak ada bicara tu. Tapi kita kaitkan dengan Nawawi. Tengok.
Bukan kata kita seorang tahu, ustaz-ustaz semua tahu. Tapi kenapa tak mau bagi tahu? Sebab Udin dia ada risiko. Risiko orang lari. Risiko khutbah jemaat orang tak panggil. Tazkirah Ramadan orang tak panggil. Forum-forum orang tak jemput. Kuliah-kuliah mingguan, bulanan orang tak jemput. Ya, risiko tu dia pedih macam orang bercinta nak melepaskan cinta. Pedih, ngilu. Lebih-lebih apabila hidup kita ni kita bergantung pada orang. Kalau orang tak bagi dana pada kita, kita tak boleh hidup. Lagi ngilu kita. Allahu Akbar. Pasal itulah Muhammad, Allah takdirkan dia tak terlibat dengan siapa-siapa. Dia qanaah. Ada makan dia makan, tak ada makan dia tak makan. Dia boleh bercakap kebenaran. Imam-imam besar-besar boleh cakap kebenaran. Mereka bukan wakil siapa-siapa. Bila kita wakil siapa-siapa ni, kita jadi susah nak melontarkan. Kita akan cari ayat untuk sampaikan kebenaran yang orang paling tak faham. Orang tak nampak tu kebenaran. Tapi itu kebenaran, tapi orang tak nampak. Kita rasa kita lepas. Tetapi tak tahulah. Apa yang Nabi nak daripada kita apa dia? Berpegang dengan sunnah. Tanya aja ustaz, ada tak dalam sunnah? Sahih tak? Kalau dia kata tak sahih, tapi, yang tapi itu kita tinggal. Ambil yang sahih. Ambil yang sahih. Orang dah tak duduk dah hati kubur lah ni. Orang berdiri dah. Orang dah tak buat tahlil dah hati kubur. Tak ada dah. Orang dah tahu dah al-haq. Banyak lah ni orang tahu al-haq. Tadi saya habaq kat Siti Salwa, ada masjid jemput saya ceramah. Saya habaq tadi ada masjid jemput saya nak ceramah, dia jumpa saya, dia kata ustaz, kami baru bincang nak jemput ustaz ceramah. Saya jadi demam. Saya jadi macam takut tu, macam buat salah, macam jual ganja, polis tangkap aku. Jadi, saya kata sahabat saya tak ceramah-ceramah dah, sahabat nak main kat dis. Saya ada kat dis. Dia kata, kami cadang nak jemput ustaz ceramah. Saya tak mau, sahabat saya tak mau. Kerana ceramah saya setara macam jual ganja. Kena ada lesen, saya tak ada lesen. Belacan tak boleh, belacan yang kena ada lesen. Ganja tak ada lesen. Saya penjual belacan. Tak boleh. Subhanallah. Maknanya orang hari ini ada, dia memerlukan sedikit sahaja bimbingan daripada ustaz-ustaz yang berpengaruh dalam masyarakat. Bangkit, bagi tahu kebenaran. Macam mana nak tanam mayat, macam mana hati kubur, macam mana kenara yang betul. Mereka perlu berani. Dia kena serah diri pada Allah. Jangan takut sekali orang kata Wahabi tu kita takut dah. Jangan. Kalau kita takut, bayang orang yang kena tuduh Wahabi sejak puluh tahun silam. Kalau hari dia kena tuduh Wahabi, dia takut, kita takkan tahu sunnah hari ini. Kalau Mufti Perlis tu takut dengan perkataan Wahabi, saya ingat dia bukan kena tuduh tiap-tiap tahun, tiap-tiap minit. Tiap-tiap minit. Keluarlah senarai Wahabi. Bila pun, nama ada satu. Saya kadang-kadang pergi nombor 20. Keluarlah senarai Wahabi. Negeri mana berkeluar sekalipun, geng mana berkeluar, nombor 1. Mufti Perlis. Dahsyat. Cuma Tok Guru kita tak ada. Dia pakai ilmu apa saya tak tahu. Abdullah Iraqi tak ada. Tak ada. Apakah satu ilmu dia pakai saya tak tahu. Mungkin ilmu Pak Belalang kot dia meresak pergi Bukit Tunggal. Kalau lah macam Mufti Perlis itu Sahibus Samah, dia takut dengan gelaran Wahabi, habislah kebenaran. Habis. Itu di antara kita kata pendukung 90-an tu. Lama. Sebelum tu ada lagi. Tapi yang agak yang datang ni macam apa? Bungu kan? Terselah zaman Sahibus Samah, Datuk Mufti Perlis. Kalau dia takut dengan gelaran Wahabi, perkampungan sunnah ni tak jadi. Orang tak bagi perkampungan sunnah untuk perkampungan bok-bok tu. Tapi saya tak ada dah. Saya bukan Wahabi. Ustaz lah dah. Saya tidak ada. Saya tak terlibat. Bila tuduh saya tak ada. Festival sunnah. Alhamdulillah. Kerana boleh menari, menyanyi.
Jangan takut. Saya nak bagi tahu pada ustaz-ustaz muda ni, jangan takut. Jangan takut hilang pengaruh. Allah itu wakil kita. Cakap lagi kebenaran. Betulkan masyarakat. Esok Tuhan tanya orang berapa ramai mengaji dengan kita ni. Berapa ramai mengaji dengan kita? Kita tak habaq pada depan kebenaran. Rupanya sembahyang subuh boleh tak baca kunut? Boleh. Sah. Wahabi bukan. Masih dalam mazhab 4. Terangkan pada umat. Tak perlu buat kenuri-kenuri tahlil mahlil ni bila mati. Tak perlu. Bukan Wahabi. Dalam mazhab 4. Mazhab 4. Paling tegar mazhab Syafi'i. Terangkan pada orang. Jangan takut dengan gelaran Wahabi ni. Sebab orang dah tak ada nama dah. Besok tak tahu lah nama apa pula nak keluar. Syekh Muhammad Abdul Wahab makan jasa banyak mana saya tak tahu pahala dia makan. Macam-macam orang kata kat dia, kapiak lah, Yahudi lah, yang tu lah, yang ni lah. Macam mana pahala dia makan. Dan dia tulis buku orang tak pernah baca. Fadlul Islam baca tengok. Kashfus Syubahat baca tengok. Usulus Salasah baca tengok. Buku dia. Risalatut Tauhid baca tengok. Dahsyat. Siapa cerita dengan saya tak ingat dah. Yang apa? Yang guru dia tak sukakan dia pergi koyak nama tu kan. Saya pasal buku dulu dia bukan cetak lagu ni sangat kan. Dia pergi tarik tang nama penulis. Dia tanya buku ni macam mana. Ustaz dia baca kan. Baca. Ustaz dia kata buku ni dahsyat ni. Ni adalah akidah yang benar. Kata siapa tulis? Dia kata inilah buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang Ustaz duk maki tu. Baru dia jumpa tulisan. Saya percaya masyarakat ustaz-ustaz kita ni tak baca Fadlul Islam, Usulus Salasah. Tak baca. Dan kalau dia baca, dia takkan jumpa aib buku tu di mana. Usulus Salasah hanya membahas 3 dasar penting aja. Marrabbuka, wama dinuka, wama nabiyuka. Itu saja. Dia panggil 3 landasan. Usulus Salasah. 3 tu jadi kupas. Jadi satu buku nipis. Akidah. Nak jawab apa dalam kubur? Cuba baca tengok. Ustaz-ustaz yang baru duk kena tuduhan Wahabi ni kan. Cuba baca buku dia tengok. Tak mau beli terjemahan, beli yang Arab. Kalau pergi umrah kan, dapat percuma yang buku tu semua. Masjid Madinah ke, Masjid Mekah lah banyak masjid lah. Tang rak dia kita masuk kan. Rak-rak buku tu. Semua buku tu je boleh ambil percuma. Dan kita pergi dekat dia punya tempat buku, tepi-tepi jalan tu. Kita boleh minta. Dia bagi semua. Boleh minta fatwa Usaimi, boleh minta kat dia. Dia bagi satu set pada kita lagi. Tafsir Ibnu Katsir, semua dalam bahasa Arab. Ulul hadis, satu set dia hantar kita. Nah, ambil pergi baca. Pergi baca. Kembangkan ilmu. Tengok akidah-akidah ni kita kena baca. Baca Imam Ahmad. Saya percaya mereka tak pernah baca yang Ustaz Maulana Fakhr Razi duk ajak. Itu buku Imam Ahmad tu. Betul kan? Kalau kata Ibu Tamiyah ni lain sikit lah. Imam Ahmad. Imam Ahmad, imam yang kata pahala Quran sampai tu. Imam tu lah. Tengok akidah macam mana. Dalam apa nama buku dia? Apa? Usulus Sunnah. Imam Ahmad. Saya cadangkan ustaz-ustaz yang duk kena tumahan Wahabi baru-baru ni kan. Baca buku ni. Baca. Orang putih kata this is a time. Itu masa dia baca. Baca. Jangan layan kerana takut apa, teruskan. Semoga Allah merahmati kita. Sebenarnya saya bukan nak baca tajuk tu. Saya letak buku saya tajuk lain. Saya nak baca riwayat hidup Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Itu pakcik jangan bawa muka. Tapi kok mana dia pikir tu saya pun tak tahu. Kau nak pikir lain. Gunung Jerai. Tapi balik saat ni buat homework nah. Penyanyi Gunung Jerai tu. Starting lagu dia ingat tak? Dia start macam mana? Cintaku, bukan. Bukan. Dia pergi Tanjung Dawai. Dia pergi Pantai Merdeka. Last kali dia main Gunung Jerai. Tapi lagu cinta. Saya tak ingat. Tapi sedap lagu tu. Saya balik saya nak tengok lain.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.